Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu dalam Sains Tingkatan 2 bab 5.2 larutan dan keterlarutan. Okay, lihat pada gambar rajah di sini untuk senang faham apa yang dimaksudkan dengan zat terlarut, pelarut dan juga larutan. Okey, berdasarkan pada gambar di sini, zat terlarut ini adalah gula yang digunakan, contoh di sini adalah gula. Zat terlarut adalah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Okey, kita masukkan gula dalam gelas ini yang mengandungi air. Air adalah pelarut, iaitu cecair yang boleh melarutkan bahan, yang boleh melarutkan gula. Dan bila gula itu larut di dalam air, dia akan membentuk air gula. Dan ini air gula ini dinamakan sebagai larutan, iaitu hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Terdapat 3 jenis larutan. Okay, yang pertama adalah larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Berdasarkan gambar rajah ini, warna merah dot-dot ini menunjukkan adalah zat terlarut. Contoh kita guna gula. Okey, dan warna biru hijau ni adalah air ataupun pelarut. Okey, lihat yang pertama, larutan cair adalah kuantiti zat terlarut sedikit dan boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Itu adalah untuk larutan cair. Untuk larutan pekat, zat terlarut banyak berbanding dengan larutan cair dan boleh melarutkan sedikit zat terlarut. Dan akhir sekali, larutan tepu adalah zat terlarut yang berlebihan dan tidak boleh melarutkan zat terlarut dalam dan hasilkan mendakan. Contoh kalau kita guna gula tadi, masukkan 30 sudu dalam satu gelas, so dia akan menghasilkan mendakan di bawah dan tak boleh lagi gula dilarutkan. So itu adalah larutan tepu. Okey, di sini ada 3 jenis larutan, koloid dan juga ampaian. So kita lihat apakah perbezaan antara ketiga-tiga jenis ini. Okey, yang pertama adalah contoh di sini menggunakan larutan air dan juga garam. So kita akan dapat satu larutan yang jernih apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Okey, ada zat terlarut yang larut di dalam pelarut, itu adalah larutan. Okey, untuk koloid, dia adalah campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata dan ia memberikan warna. Contohnya adalah air campur dengan susu. So, contoh lain juga adalah mayonis, okey, kering cukur, itu kita panggil koloid. Dan yang ketiga adalah ampaian. Contoh yang paling mudah kita nak faham, kita gunakan air campur dengan pasir. Okey, campuran ini akan menghasilkan warna yang keruh daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. So kita tahu pasir tidak akan larut, so dia akan menghasilkan satu ampaian di atas larutan ini. Okey, lihat kepada eksperimen untuk membezakan antara larutan dan juga ampaian. Okey, di sini menggunakan larutan dan kita bagi cahaya lampu sulur dan kita lihat pada larutan terdapatnya penembusan cahaya. Tetapi bagi ampaian, contoh kita gunakan air bercampur dengan pasir, iaitu larutan yang keruh, so penembusan cahaya adalah terhalang. Dan juga eksperimen yang kedua, kita guna penuras, kertas turas, dan kita turaskan larutan dan larutan akan memberikan tiada sisa dan mendakan. Semuanya akan dituras ke dalam kelalan kon. Tetapi untuk ampaian akan terdapat sisa di bahagian atas dan akan terdapat mendakan di bahagian bawah. So itu membezakan antara larutan dan juga ampaian. Okey, seterusnya apa yang dimaksudkan dengan keterlarutan, iaitu kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Okey, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan, iaitu suhu, kadar kacauan dan juga saiz zat terlarut. Okey, kita lihat eksperimen bagaimana untuk kita faham 3 faktor ini mempengaruhi kadar keterlarutan. Okey, yang pertama, suhu pelarut. Okey, kita menggunakan di sini BKK menggunakan garam dan juga 100 ml air suling. Manakala BKL menggunakan 100 ml air suling juga bercampur dengan garam. Cuma bezanya, K ni adalah kita kacau seperti biasa, tetapi untuk L, dia panaskan larutan ini. Jadi, satu suhu bilik, satu suhu yang lebih tinggi, iaitu dia panaskan. Jadi itu adalah untuk
suhu pelarut. Okey, lihat kepada eksperimen yang kedua. Okey, menggunakan bikar K dan juga bikar L, sama juga isolin dan juga garam. Bikar K dikacau dengan perlahan, manakala bikar L dikacau dengan pantas. Di sini kita akan lihat larutan manakah yang akan melarut lebih cepat. Dan yang ketiga, eksperimen yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Bikar K menggunakan isolin dan juga gula yang halus, manakala bikar L menggunakan isolin dan juga gula Q. So, berdasarkan kepada struktur saiz zat terlarut, yang mana yang akan melarut lebih cepat, menggunakan gula halus ataupun gula Q. Okey, keputusan eksperimen. Kita dah lihat tadi eksperimen, jadi pemerhatian kita dapat semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okey, yang kedua, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan. Dan yang terakhir, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. So, mudah untuk faham tiga faktor ini. Okey, dan yang terakhir adalah air sebagai pelarut semesta. Kenapa dipanggil sebagai pelarut semesta? Kerana keupayaannya untuk melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepejar, cecair ataupun gas. Okey, air sebagai pelarut semesta, yang pertama, baja boleh larut dalam air dan diserap oleh akar tumbuhan. Yang kedua, minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. Dan yang ketiga, contohnya air melarutkan deterjen yang digunakan dalam proses pembersihan. Contoh yang paling mudah, kita gunakan deterjen untuk cuci pinggan mangkuk. Okey, so deterjen ini akan melarutkan minyak-minyak pada pinggan. Okey, pelarut bukan air. Terdapat juga pelarut bukan air yang disenaraikan di sini. Okey, yang berasaskan karbon boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut di dalam air. Contoh kat sini pelarut adalah alkohol. Okey, digunakan untuk minyak wangi dan juga antiseptik. Kerosin untuk digunakan dalam minyak lampu, aseton untuk varnis kuku. Okey, terpenting penanggal kotoran cat dan juga pencair cat, dan akhir sekali iter untuk pengekstrakan minyak. Okey, itu saja untuk 5.1. Nanti kita akan sambung, itu saja untuk 5.2, nanti kita akan sambung untuk 5.3.